Subhanallah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, cuba tuliskan hadis ini. Cuba dengar apa yang saya akan bacakan. Kita sedang membaca salah satu hadis daripada kitab Riyadhus Salihin. Kita membacakan satu hadis Nabi yang pendek tetapi mempunyai pengertian yang banyak dan mendalam. Nabi SAW bersabda, daripada Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan solat pada dua waktu yang dingin, barang siapa yang mengerjakan solat pada dua waktu yang dingin, maka ia akan masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua waktu yang dingin yang dimaksudkan dalam hadis Nabi yang dijanjikan syurga adalah pada waktu subuh dan asar, iaitu solat fardu subuh dan solat fardu asar. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sisi kekhususan menyebutkan subuh dan asar pada berbanding dengan solat-solat yang lain, iaitu zuhur, asar, zuhur, kemudian maghrib, isyak. Kenapa disebut subuh dan asar? Kerana waktu subuh merupakan waktu paling nikmat untuk tidur. Sedangkan waktu asar merupakan waktu yang paling sibuk, waktu paling kelang kabut. Sesungguhnya seseorang yang menjaga kedua solat ini, maka ia pasti akan menjaga solat-solat yang lain juga. Jangan pula bila kita dengar, dia jaga dua solat ni je. Sebab Nabi sebut, dua solat yang dingin, lalu dijaga akan masuk syurga. Jadi dia pun jaga dua solat ni je. Masya Allah. Subuh dengan asar. Zuhur, maghrib, isyak dia tak berapa jaga. Tuan-puan sekalian. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Nabi, siapa yang boleh jaga solat subuh dan boleh jaga solat asar, insya-Allah dia boleh jaga solat zuhur, maghrib dan isyak. Subhanallah. Terus antara 5 solat ni, antara 5 solat, yang paling susah adalah solat subuh dan solat asar. Tuan-puan sekalian, subuh mengantuk, sejuk pula dalam selimut, tetapi mampu bangun, mampu angkat selimut, mampu untuk menunaikan solat dan sentuh air dan sebagainya, paksa juga. Subhanallah, ini solat yang sangat berat dan siapa yang mampu menunaikannya, maka insya-Allah ada jaminan syurga. Dan solat yang kedua susah, iaitu solat asar. Ramai yang terlepas. Dia lepas punch out, kan, dia keluar daripada pejabat sekian-sekian, lepas tu dia on the way, dan sampai dekat rumah, lepas tu tengok dah pukul 6, lepas tu penat, lepas tu tertidur. Ini waktu yang manusia di hujung urusan dunia. Kalau zuhur tengah-tengah tak penat lagi macam asar. Tengah-tengah ni tenaga masih ada lagi. Kalau bateri tu dia ada separuh lagi tenaga. Tapi asar ni dia dah hujung-hujung tenaga. Dia dah penat, dia dah lembek. Kalau kerja pejabat mungkin tak terasa. Cuba bayangkan kalau kerja buruh. Petang tu dah lembek. Kerja kilang yang pagi sampai petang tu berdiri. Kerja-kerja kilang yang memerlukan berdiri tegak. Yang guna mesin. Allahu Akbar. Kenapa hadis Nabi sebut? Kenapa subuh dan asar? Subuh sebab sejuk. Asar sebab terlalu penat bekerja. Bagi kita kerja yang tak berapa penat, asar tak mencabar sangat untuk salat. Tapi bagi orang kerja buruh, orang kerja kilang, orang kerja kasar, orang kerja yang berat-berat bawah terik matahari, orang kerja sebagai petani, petang sangat mencabar. Sebab sisa tenaga tu macam dah tak ada. Sebab itu golongan seperti ini, walaupun terlalu penat, tetapi tetap solat, maka akan dijamin syurga. Subhanallah, daripada hadis yang kita bacakan ini sebenarnya, syarahnya antaranya dalam Sunan Ad-Darimi ada tambahan. Qila li Abi Muhammad mal mardain qala al-ghadatu wal asar. Abu Muhammad ditanya, apa yang dimaksudkan dengan dua waktu? Dua waktu yang disebut dalam hadis Nabi al-bardain ni, dua waktu sejuk. Lalu dijawab subuh dan asar. Para ulama berkata, al-bardain adalah solat subuh dan solat asar. Dikatakan solat yang dingin kerana subuh merupakan awal dari hari dan udaranya masih dingin. Sedangkan asar pula pada waktu peralihan dari siang ke malam. Perlahan-lahan panasnya siang beralih menjadi dinginnya malam. Okey. Dr. Mustafa Dib Al-Bugha menjelaskan dalam kitab Ta'liqat ala Sahih Bukhari. Solat Arba'ain adalah solat subuh dan solat asar. Dinamakan demikian kerana solat ini dikerjakan dua waktu dingin yang mengapit siang.
ketika cuaca udara sudah sejuk. Ya, subuh waktu yang perasan atau tidak, subuh waktu sedap kita tidur, dan asar pun waktu yang sedap tidur. Dah penat dan waktu tu bumi dah mula menyejuk. Tengah hari tu panas kan, lepas asar waktu mula menyejuk, jadi redup, rasa sedap, rasa malas, rasa nak rehat, campur penat. Ibnu Battah berkata dalam syarah Sahih Bukhari, hanya solat asar dan solat subuh dikatakan dua yang dingin kerana udaranya yang baik dan sejuk kedua waktu ini. Ibnu Daqiq mengatakan dalam karyanya Ihkamul Ahkam, Rasulullah SAW menjanjikan syurga kerana dua solat inilah yang sering dilalaikan oleh kaum muslimin. Solat subuh dilalaikan kerana banyak orang yang tenggelam dalam nikmatnya tidur, sedangkan solat asar dilalaikan kerana kebanyakan orang letih setelah bekerja sepanjang hari lalu tidur dan melewatkan solat asar, atau kerana sebahagian orang di waktu asar masih sibuk bekerja dan menguruskan dunia sehingga melewatkan solat asar. Hal ini bertepatan dengan satu hadis yang diriwayatkan daripada Qais bin Abu Hazim berkata, katanya, kepadaku Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu adalah kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba baginda memandang kepada bulan mengambang lalu bersabda, yang bermaksud, adapun sesungguhnya kamu pasti akan melihat Tuhan kamu Azza wa Jalla seperti mana kamu melihat ini, iaitu kamu tidak akan tersilau atau terkeliru dalam melihatnya. Maka jika kamu mampu menjaga solat sebelum terbit dan tenggelam matahari, maka lakukanlah. Kemudian baginda membaca, dan bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu dengan memujinya sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Hadis sahih riwayat Bukhari. Masya Allah. Tuan pada mati Allah sekalian, ketika ini Nabi berada dengan sahabat. Kemudian ada bulan mengambang. Lepas tu Nabi suruh sahabat-sahabat tengok bulan mengambang. Masya Allah. Hebat sangat cara didikan Nabi. Kalau tengok matahari, kita tak akan mampu tengok matahari. Siapa boleh tenung matahari? Tak boleh. Tapi bulan mengambang kita boleh tenung tak? Boleh. Tanpa silau, tanpa sakit mata, dan kita boleh je tenung lama-lama pun tak apa. Dan Nabi SAW, ini hadis yang sahih sahabat-sahabat. Lalu Nabi SAW pun bersabda, adapun sesungguhnya kamu pasti akan melihat Tuhan kamu, iaitu Allah, seperti mana kamu melihat bulan mengambang ini. Kamu tidak akan tersilau dan kamu tidak akan keliru melihatnya. Maksudnya kalau kita tengok bulan mengambang, kita tanya ke ini bulan ke bintang? Kita tak akan keliru sebab kita tahu itu memang bulan. Mustahil ada orang tertukar, itu bulan ke bintang? Mustahil. Tengok bintang ingat bulan? Mustahil. Maksudnya tanpa silau melihat Allah, wajhullah, dan tanpa kita keliru, Allah ke malaikat ke siapa? Tak. Memang kita tahu di dalam syurga kelak, kita akan tahu itu memang Allah Azza wa Jalla, dan kita tidak akan silau dan kita tidak akan keliru. Sebab itu dikatakan, bila kita dah masuk syurga kelak, apabila Allah mengizinkan hambanya melihatnya, itulah nikmat yang paling tinggi di dalam syurga. Kalau kita bayangkan di syurga kelak, kita minta Lamborghini dapat Lamborghini, kita minta Ferrari dapat Ferrari, kita minta apa-apa saja dapat, kita kata oh indahnya. Tidak ada nikmat yang lebih indah melainkan hambanya dapat melihat Tuhannya di akhirat kelak, di dalam syurga, dengan melihat secara jelas, tanpa silau dan tanpa keliru. Subhanallah. Setelah Nabi sebutkan situasi ahli syurga yang akan dapat melihat Allah tanpa keliru, tanpa silau, Nabi menyambung, maka jika kamu mampu menjaga solat sebelum terbit dan tenggelam matahari, maka lakukanlah. Nabi memberi pesan, jaga solat sebelum terbit matahari iaitu subuh, dan solat sebelum tenggelam matahari iaitu asar. Sebelum terbit matahari subuh, sebelum tenggelam matahari iaitu asar. Kemudian baginda membaca, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, dan bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu dengan memujinya sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelamnya. Sebab itu muslimin muslimat, dalam solat kita ada banyak tasbih. Subhanallahil azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, itu rukuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dalam Al-Quran, dalam solat ada tasbih. Subhanallah. Kalau kita baca doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, perasan atau tidak?
Kita akan baca apa? Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah, bertasbih kepada Allah, bukrah waktu pagi, wa asila pada waktu petang. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Siapa yang salat subuh dan salat asar, kemudian baca doa iftitah, automatik dia akan memenuhi apa yang Nabi suruh. Nabi suruh apa pada waktu pagi dan petang? Nabi sebut apa? Wasabbih bihamdika, wasabbih bihamdi rabbika, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu pada waktu sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Sebab itu kalau kita malas pun nak baca doa iftitah waktu solat fardu, tolong jangan tinggal doa iftitah ketika solat subuh dan solat asar. Kerana kita memenuhi tuntutan Nabi dalam hadis tadi. Bila kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira. Allahu Akbar, Allah Maha Besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Dan Maha Suci Allah, bertasbih kepada Allah bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Masya Allah, indah sekali. Tuan-puan dimati Allah sekalian, jaga sungguh waktu subuh, jaga sungguh waktu asar, automatik kita akan dapat menjaga zuhur, maghrib dan isyak. Dan dua solat ini jika dijaga betul-betul, lagi solat pula di awal waktu, maka Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih kita bacakan ini, akan mendapat jaminan syurga Allah, akan dimasukkan ke dalam syurga. Masya Allah, Allahu Akbar, muslimin muslimat.